1945, berakhirnya Perang Dunia Kedua menyaksikan rantau Asia Tenggara menuntut kemerdekaan untuk berkerajaan sendiri. Peperangan telah meninggalkan kesan mendalam dan kesedaran kepada rakyat untuk memastikan negara ditadbir urus oleh mereka sendiri. Pada masa yang sama, ideologi komunis semakin mengancam kestabilan rantau Asia Tenggara. Pada 1950, Soekarno bersama rakan-rakan di Indonesia, Tanah Melayu dan Brunei telah mencadangkan Kesatuan Indonesia Malaya Brunei sebagai satu rumpun yang dikenali sebagai Melayu Raya atau Indonesia Raya. Gagasan ini menyokong penubuhan sebuah republik yang akan menyaksikan institusi beraja dihapuskan. Ideologi politik ini mendapat tentangan hebat orang-orang Melayu di Tanah Melayu dan Brunei yang mendukung institusi Raja-Raja Melayu. Dalam situasi ketidakstabilan politik pasca peperangan, ancaman komunis dan pergolakan pelbagai ideologi politik memberi tekanan kepada para pejuang kemerdekaan tanah air. Untuk itu, pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, telah mencadangkan gagasan pembentukan Malaysia yang terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara. So Malaya today as a nation realizes that she cannot stand alone and in isolation. Sooner or later, Malaya should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, Borneo, Brunei and Sarawak. Bertitik tolak dari detik tersebut, para pemimpin Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara mempergiatkan usaha untuk merealisasikan penubuhan Malaysia. Namun, gagasan Malaysia mendapat reaksi pelbagai oleh beberapa negara. Indonesia merasakan penubuhan Malaysia adalah cara baharu penjajahan kolonial di Asia Tenggara. Bagi membantah pembentukan Malaysia, Indonesia melancarkan konfrontasi Ganyang Malaysia. Di Filipina pula, selepas pelantikan Presiden Diosdado Macapagal pada Januari 1961, Filipina membangkitkan semula tuntutan ke atas Borneo Utara yang telah diperjuangkan oleh Kesultanan Sulu sekian lama. Di Brunei pula, bantahan pembentukan Malaysia dipelopori oleh A.M. Azahari yang mahukan agar Brunei, Sarawak dan Borneo Utara bergabung. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran, ianya tidak mematahkan semangat Tunku Abdul Rahman dan rakan-rakan untuk meneruskan agenda pembentukan Malaysia. Rundingan demi rundingan diadakan bagi memastikan apa yang dirancang menjadi kenyataan. Pada tahun 1962, Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan bagi meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Borneo Utara sama ada menyokong gagasan pembentukan Malaysia atau tidak. Dan 1 Ogos 1962, maka terbitlah laporan Suruhanjaya Cobalt yang ditandatangani oleh Lord Cobalt, Wong Pao Ni, Ghazali Shafi'i, Anthony Abel dan David Waterston. Dalam laporan tersebut, dinyatakan 80% rakyat Sarawak dan Borneo Utara menyokong penubuhan Malaysia. Laporan juga menyatakan pembentukan Malaysia harus dilaksanakan bagi kestabilan politik, ekonomi dan sosial rantau Asia Tenggara. Perkara paling utama yang ditekankan dalam pembentukan Malaysia ialah konsep rakan sejajar oleh semua pihak yang akan menyertai Malaysia. Suruhanjaya Cobalt juga mengesyorkan agar kuasa otonomi dan jaminan khas dalam beberapa perkara serta kedudukan istimewa diberikan kepada peribumi Sarawak dan Borneo Utara. Perkara-perkara inilah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. 9 Julai 1963, Perjanjian Penubuhan Malaysia ditandatangani di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Marlborough House, London oleh wakil-wakil kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara,
dan Singapura. Akhirnya, setelah mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan, bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan Sabah, sebuah negara berdaulat bernama Malaysia telah diisytiharkan secara rasminya pada tanggal 16 September 1963. Detik bersejarah ini merupakan titik permulaan kepada sebuah perjalanan negara Malaysia. Malaysia telah mengharungi cabaran yang panjang, bermula dari penyatuan politik yang memperlihatkan pelbagai kaum bersatu di bawah satu ideologi. Kemudiannya, pembinaan jati diri bangsa Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip rukun negara. Seterusnya, pembangunan ekonomi dan fizikal yang kian pesat saban tahun. Kini, setelah 57 tahun, Malaysia merupakan negara maju yang mana rakyat berbilang kaumnya hidup dalam suasana penuh harmoni. Inilah tanah air kita. Ini negara kita. Ini Malaysia kita.